Bismillah. Kita mulakan nak? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, pagi hari Minggu, kita menyambung kembali muzakarah kitab kita, iaitu Mutammimatu Al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada Babun Nakirah wal Ma'arifah, Bab An-Nakirah wal Ma'arifah, dan kita telah sampai pada fasal al-alamu naw'an. Al-alamu naw'an. Jadi sebelum ni kita bincang apa? Kita bincang ta'arif kepada nakirah, ta'arif kepada ma'arifah. Kemudian kita sebut ma'arifah tu ada beberapa perkara. Tak. Kemudian kita bincangkan satu-satu. Ada 6 perkara. 6 perkara yang dianggap sebagai ma'rifah. Kemudian kita bincangkan satu persatu. Yang pertama ialah ad-dhamir. Itu dah selesai lah. Dhamir muttasil, dhamir munfasil, tak, hukum dhamir, mabni dan sebagainya telah kita bincangkan. Ini kita masuk fasal baru, al-alamu naw'an. Mudah je perbahasan ini. Al-alamu naw'an. Adapun alam itu ada dua jenis. Syakhsi. Yang pertama syakhsi. Yang kedua jinsi. Kita baca dulu. Syakhsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghayrahu ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadqama wa Qarana. Wa jinsiyun wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnasi ka Usamata lil Asad wa Thu'alata lil Tha'lab وذؤالة للذئب وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحرث للأسد وأم إرياط للأقرب واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو ضعته كبطة وأنف الناقة. وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأصح إنه جاء زين العابدين ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم للقب نحو سعيد كرز ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. Selesai kat situ. وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب فالمفرد. Jadi disebut alam ada dua. Al-alamu naw'an. Yang kedua, yang pertama ialah syakhsi. Alam syakhsi. Apa alam syakhsi? وهو ما وضع لشيء بعينه. وهو ما وضع لشيء بعينه. وهو ما itu syai'un ataupun ismun. Ismun yang diletakkan untuk sesuatu secara khusus. Bi'ainihi itu maknanya secara khusus. La yatanawalu ghairah. Dan tidak sesuai isim tu untuk orang lain. Contoh Zaid. Ka Zaid. Jadi Zaid sesuai untuk Zaid je lah. Tak sesuai untuk orang lain. Fatimah, sesuai untuk Fatimah, tidak sesuai untuk Zainab, tidak sesuai untuk Ahmad, tidak sesuai untuk Abu. Makkah, tak, itu nama tempat.
sesuai untuk Mekah, tidak sesuai untuk Kuantan, tidak sesuai untuk Malaysia, tidak sesuai untuk Madinah. Syadqama. Syadqama itu ialah nama khas bagi apa? Bagi ibil, bagi unta milik Nu'man ibnu Munzir. Milik Nu'man ibnu Munzir. Dia namakan untanya dengan nama Syadqama, Syadqam. Wa qarana. Ini bukan coronavirus ni. Qarana ni nama kabilah. Seperti Thaqif juga Qaran. Qarana ni nama kabilah. Dan nama khas yang lain lah. Contoh nama Khail, Lahiq. Nama Bighal, Himar, Duldul. Nama Hamir, Ya'fur. Banyaklah bawah tu dia tulis. Jadi alam syakhsi ni bahasa kita mudahnya kata nama khas, contoh Muhammad Syahrul. Jadi sesuai untuk Muhammad Syahrul je lah nama tu. La yatanawalu ghairahu. Nama Muhammad Syahrul tu tidak sesuai untuk Muhammad, tidak sesuai untuk Salah, tidak sesuai untuk Ali. Dan kata nama khas tu bukan sekadar untuk apa? Bukan sekadar untuk manusia, untuk tempat, untuk binatang dan sebagainya. Mudahnya. Okey, wa jinsiyun. Alam yang kedua, alam jinsi. Apa alam jinsi? Wa huwa ma tu ismun ataupun syai'un. Ma wudi'a li jinsin minal ajnas. Ismun yang diletakkan untuk satu jenis daripada jenis-jenis. Contoh ka Usamah. Usamah ni kita panggil sebagai alam jinsi. Kerana Usamah diletakkan untuk satu jenis daripada jenis-jenis. Macam ni, kita banyak jenis binatang. Kita ada apa? Lembu, kambing, singa, penyu, burung, landak. Banyak jenis binatang lah. Jadi Usamah ni diletakkan untuk satu jenis binatang. Satu jenis binatang. Apa dia? Lil asadi, untuk asad. Asad tu pula adakah seekor? Tak, banyak asad ni. A, B, C, D, E, F, G semua asad. Jadi Usamah ni sesuai untuk ni. Sesuai untuk asad yang kedua. Sesuai untuk asad yang ketiga. Sesuai untuk asad yang keempat. Sesuai untuk asad yang kelima. Selagi mana dia tu asad singa, maka kita sesuai sebut. Apa? Ra'aitu Usamah muqbila. Aku melihat Usamah, iaitu asad tu datang kepada aku. Boleh? Apa beza dengan yang tadi? Yang tadi Salah. Memang untuk ni seorang. Orang lain tak boleh. Manusia lain. Saya manusia. Orang lain pun manusia juga. Betul tak? Boleh tak panggil Salah? Tak boleh. Kata nama khas. Tapi kat sini, ni singa. Tapi sesuai Usamah tu untuk dia. Singa kedua pun boleh kita panggil Usamah. Singa ketiga pun boleh kita panggil Usamah. Maknanya Usamah ni untuk nama jenis singa. Bukan untuk seekor singa sahaja. Tak. Boleh tak? Saya sebut ra'aitu Usamah muqbila. Aku melihat Usamah, iaitu singa tu datang kat aku. Usamah tu kita sebut kata nama am lah, lebih kurang kot. Usamah tu sini boleh dia tu ada nama khusus dia. Contohlah saya namakan dia sebagai apa dia? Kepada Syam. Tak ada kaitan nama. Contohlah saya bagi nama asad peliharaan saya itu sebagai Syam. Jadi Usamah nama kata am bagi dia. Syam ni kata nama khas bagi dia. Boleh? Kurang gitulah. Wa su'alata li sa'la. Su'alah untuk sa'la. Sa'la ni apa mu? Musa tak? Sa'la tak? Musa ni kita boleh makan. Wa zu'alata li dhi'bi. Dhi'bi ni serigala. Serigala tak boleh makan lah. Jadi serigala ialah satu jenis daripada banyak jenis binatang. Burung, harimau. Tak? Okey. Kemudian, zu'alah ni, udi'an li jinsi. Zu'alah ni diletak untuk satu jenis daripada binatang-binatang yang banyak jenis ni. Iaitu jenis apa? Serigala. Boleh? Tu. Dan ianya sesuai untuk semua serigala lah. Kalau 1 juta serigala,
Kita boleh apa? Sebut ra'aitu zu'alata muqbila, ra'aitu zu'alata muqbila. Semua jenis binatang yang nama dia serigala kita boleh panggil zu'alah. Mudah je. Wa huwa fil ma'na, wa huwa tu kembali kepada apa? Alam jinsi tu. Alam jinsi. Boleh? Wa alamul jinsi fil ma'na kan nakirati. Alam jinsi pada sudut mana seperti nakirah. Li'annahu, sebab apa? Seperti nakirah pada sudut mana tu? Li'annahu syai'un fi jinsihi. Kerana nakirah li'annahu tu li'anna alamal jinsi. Li'anna alamal jinsi syai'un fi jinsihi. Tersebar pada jenisnya. Seperti mana apa? Seperti mana nakirah pun begitu. Rajulun nakirah. Rajulun apa? Nakirah. Jadi rajulun sesuai untuk saya. Seorang pemuda yang dah balik daripada anak Adam. Sesuai untuk Ustaz Amirul, sesuai untuk Ustaz Syahrul, Ustaz Uzaifah kita. Sesuai untuk Ustaz Syazah kita. Syazah ni perempuan lelaki. Akan salah pula saya kan. Perempuan tak? Okey. Sesuai untuk Ustaz Khairi kita. Rajulun tu nakirah tu sesuai untuk dia, sesuai untuk dia. Semua tu manusia, semua tu pemuda. Tak, dia bukan sesuai untuk saya seorang. Begitu juga kat sini. Usamah tu sesuai untuk asad yang pertama, sesuai untuk asad kedua, sesuai untuk asad yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Mudah ya? Fataqulu li kulli asadin ra'aitahu hadha usamatu muqbilah. Dan kamu katakan bagi setiap asad yang kamu tengok, kamu katakan apa? Ra'aitu hadha usamatu muqbilah. Ini Usamah datang kepada aku. Hadza Usamatu muqbilah. Kita jumpa singa lain, hadza Usamatu muqbilah. Tidak ada masalah. Tapi kalau nama khas, hadza Salah. Jumpa Abu tak disebut hadza Salah. Kena sebut hadza Abu. Jumpa Muhammad kena sebut hadza Muhammadun. Mudah ya. Selesai. Wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Di pembahagian alam yang seterusnya, alam juga terbahagi kepada apa? Kembali kepada ismin, terbahagi kepada ismin wa kunyah wa laqab. Jadi alam tadi terbahagi kepada alam syakhsi, alam jinsi. Selesai. Sekarang ni pembahagian alam yang seterusnya, alam terbahagi kepada ismun, kepada kunyatun, kepada laqabun. Fal ismu kama masalna, alam yang jenis al-ismu, kama masalna, sebagaimana telah kami bagi contoh Zaid, Usamah. Jadi Zaid contoh bagi isim yang apa? Isim yang jenis syakhsi, alam syakhsi. Kalau apa? Kalau Usamah isim dan dia jenis apa? Alam jinsi, alam jinsi. Jadi nama lah, al-ismu ni nama. Bahasa kita terjemuh nama. Nama saya Salah, nama orang ni Muhammad, Ali dan sebagainya. Wal kunyah, adapun kunyah ma suddira bi abin. Adapun kunyah ma suddira bi abin, ma tu maksud dia apa? Tengok dalam syarah sebut murakkabun. Tak ada masalah. Wal kunyatu ma ay murakkabun suddira bi abin au ummin. Kunyah pula ialah murakkab, satu kalimah yang murakkabah yang didahului oleh perkataan abin atau ummin. Contoh Abi Bakr, ada perkataan ab kat depan, Abu Bakr. Wa Ummi Kulthum, ada perkataan kat depan. Wa Abil Harth, ni gelaran bagi asad, lil asadi, singa. Kita panggil Abul Harth, itu kunyah bagi singa, Abul Harth. Wa Ummi Iryad, Ummu Iryad, ini gelaran bagi Aqra. Aqra ni apa dia? Kala jengking, kita pergi Ummu Iryatin. Boleh. Jadi mudah sangat ni. Kalau ada Abu ataupun Ummu kat depan, maka ianya dianggap sebagai kunyah. Contoh saya Abu Fatimah, Abu Muhammad. Contohlah, siapa nama Amirul nanti ada anak, dia bagi nama anak dia apa? Jumu'ah. Seperti nama Syekh Ali, Jumu'ah. Jadi apa?
Abu Jumu'ah. Tu kunyah lah tu. Abu Jumu'ah tu ialah satu kunyah. Selesai kat situ. Dan kalau perasan pada contoh tu, kunyah ini boleh masuk pada alam syakhsi. Contoh Bakr, Abu Bakr. Bakrun tu untuk seorang tak? Jadi dia alam syakhsi. Kita letak ab kat depan, Abu Bakr. Jadi ab ataupun tu masuk pada alam syakhsi. Abu Salah, Abu Muhammad. Boleh juga masuk pada alam jinsi. Contoh Al-Husain tu. Mana tadi? Contoh apa? Abil Hars. Abil Hars ni kita panggil apa? Alam jinsi. Sebab Abil Hars sesuai untuk asad yang pertama, sesuai untuk asad yang kedua, sesuai untuk asad yang ketiga, sesuai untuk asad yang keempat. Adapun Abu Bakr sesuai untuk seorang je. Ummu Kulthum sesuai untuk seorang je. Itu kita panggil alam syakhsi. Boleh tak? Jadi kunyah ni juga boleh masuk pada alam syakhsi, boleh masuk pada alam yang berbentuk jinsi. Ummu Iryad. Aqrab yang pertama kita panggil Ummu Iryad. Aqrab yang kedua kunyah dia Ummu Iryad. Aqrab yang ketiga juga Ummu Iryad. Dan begitulah seterusnya. Boleh? Ya. Okey, selesai kat situ. Mudah je. Kalau tak faham boleh terus tanya insya-Allah. Okey. Wal-laqabu ma ash'ara bi rif'ati musammah ka Zainil Abidin au da'atihi ka battata wa anfin naqah. Jadi alam terbahagi kepada 3. Pertama ismun, Zaid Muhammad. Kedua kunyah. Mana-mana perkataan yang mana-mana murakkab yang mudhaf itu ialah perkataan ataupun ab. Abu Bakr, Ummu Aiman dan sebagainya. Yang ketiga laqab. Ni kita baru nak bincang. Kunyah ni daripada jinsi atau syakhsi. Dia boleh masuk dua-dua. Contoh tadi Ummu Kulthum. Kunyah ni tahu tak? Kunyah ni baru panggil apa bahasa kita? Bahasa kita panggil apa? Ala kulli hal kunyah ni dia boleh masuk pada alam syakhsi, dia boleh masuk kepada alam jinsi. Contoh kunyah yang masuk pada alam syakhsi Bakr. Jadi Abu Bakr masuk pada alam syakhsi. Bakrun, Kulthum. Jadi Abu Bakr, Ummu Kulthum. Ada kala kunyah ni masuk pada alam jinsi. Contoh apa? Al-Husain, Al-Hars, Iryad. Itu apa tu? Itu alam jinsi bagi binatang-binatang. Maka kita sebut Abil Husain, Abil Hars, Ummu Iryad. Boleh? Jadi dia masuk pada apa? Dia masuk pada apa nama? Alam jinsi.
Ya, isim dengan laqab, isim pun sama juga tadi. Apa Ustaz boleh tanya benda ni? Isim dan laqab boleh masuk pada jinsi dan syakhsi. Laqab boleh masuk pada jinsi. Laqab tak masuk lagi. Bau kunyah. Bau kunyah ni. Kunyah boleh masuk pada alam syakhsi Abi Bakr. Boleh masuk pada alam jinsi Abil Husain, Abil Harth untuk Asad, Ummu Iryad untuk Aqra. Isim tadi apa? Samalah. Isim boleh masuk pada syakhsi, contoh Zaid. Juga masuk pada apa dia nama? Jinsi, contoh Usamah. Maknanya kalau nak bahagi isim ada dua. Pertama untuk alam jinsi, alam syakhsi. Yang kedua untuk alam jinsi. Begitu juga kalau kunyah ada dua. Untuk alam syakhsi juga untuk alam jinsi. Okey. Wal laqabu, laqab pula. Wal laqabu mana tadi? Ma ash'ara bi rif'ati musammah ka Zainil Abidin aw dha'atihi. Wal laqabu ma ash'ara bi rif'ati musammahu ka Zainil Abidin aw dha'atihi. Baca dia aw dha'atihi. Jadi wal laqabu ma tu apa dia? Ismu lah. Satu kata nama yang ash'ara, yang memberi isy'ar, memberi makna, memberi isyarat. Isy'ar maksud Melayu apa? Ma ash'ara. Wal laqabu ma ismun ash'ara. Satu isim yang memberi ash'ara ni, isy'ar yang memberi isy'ar, syiar lah. Yang memberi isy'ar, yang memberi makna, yang menunjukkan lah. Birif'ati musammah. Menunjukkan ke atas ketinggian pemilik nama. Contoh Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ni gelaran bagi siapa ni? Ini gelaran bagi Maulana Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Siapa dia ni? Cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin. Jadi Abidin ni orang yang ramai orang yang beribadat. Abidin, Zain ketua. Mana dia paling bagus lah. Di antara orang yang ambil tu dia yang paling bagus. Gelaran bagi apa? Ali ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Zainul Abidin ni gelaran bagi dia, menunjukkan ke atas ketinggian. Nama tu menunjukkan ke atas ketinggian pemilik nama, pemilik laqab. Au dha'atihi, ataupun menunjukkan ke atas kejelekan. Contoh kabattah. Battah ni apa? Itik. Ra'aitu battata, aku melihat itik. Muka member macam itik panggil battah. Wa anfin naqah. Hidung apa? Hidung unta. Tak tahulah hidung dia macam unta ke. Jadi dia panggil ra'aitu anfan naqah. Aku melihat anfan naqah. Bukan aku melihat hidung unta tak. Aku melihat orang lah. Cuma itu laqab bagi orang tu. Hari ni banyak lah. Kita bagi laqab tak elok pada orang ni. Dah. Itu laqab. Boleh? Selesai. Wa idza jatama al-ismu wal laqabu, ada hukum hakam. Bila berhimpun dalam satu orang itu nama dan juga laqab. Kita nak dahulukan yang mana dulu? Ketika mana kita panggil dia, kita sebut. Wa idza jatama al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil asah. Bila mana berhimpun isim, nama dan juga laqab, wajib kita takhirkan. Wajib sinai lah. Kita takhirkan laqab
fil asah, mengikut pandangan yang lebih tepat. Maknanya harus juga kita terbalikkan. Nahwu jaa Zaidun, Zainul Abidin. Jaa Zaidun, Zainul Abidin. Jadi Zaid tu nama. Zainul Abidin laqab dia. Kita letak nama dulu, lepas tu barulah kita letak dia punya laqab. Terbalikkan boleh? Boleh. Cuma pandangan yang lemah lah. Asah, nama dulu barulah gelaran. Kalau kita nak letak betul Zainul Abidin tu, nak gelaran bagi Ali bin Husain. Mereka ni abid-abid sungguh lah. Kita buat-buat. Ja'a Aliyun Zainul Abidin. Ja'a Aliyun Zainul Abidin. Boleh? Tu. Kalau kita terbalikkan boleh? Ja'a Zainul Abidin Aliyun. Ja'a Zainul Abidin Zaidun. Cuma kurang tepat lah. Ataupun pandangan yang apa? Yang muqabilul asah. Lepas tu nak i'rab lagu mana? Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi. Illa idza kana mufradaini fayajibu idafatul ismi lil laqabi nahwu Sa'idi Kurzin. Syarat i'rab dan adalah laqab itu tabi' mengikut isim pada sudut i'rab. Tabi' itu apa dia? Mengikut. Ni bab tawabi'. Bab tawabi'. Okey, kita nak i'rab badal boleh. Badal kul minal kul. Ataupun kita nak i'rab antah bayan, boleh juga. Yang penting yang tabi'. Jadi ja'a Zaidun. Siapa Zaid? Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Zaid. Tak, itu kita panggil apa? Badal kullin, badal kullin min kullin. Kalau antah bayan ja'a Zaidun. Kita datangkan satu perkataan lain yang bayan, yang menerangkan siapakah Zaid yang kat depan tu. Tak. Lepas tu tanpa kita datangkan apa? Huruf ataf. Itu antah bayan. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Boleh, itu syarat i'rab lah. Illa, jadi i'rabnya ialah laqab tabi' lil ismi. Yang belakang ikut yang depan. Melainkan idza kana mufradaini, melainkan kalau dua-dua, iaitu isim dan juga laqab itu mufrad, bukan murakkab. Kalau contoh kita bagi tadi ja'a Zaidun. Zaidun tu isim tu mufrad. Zainul Abidin tu murakkab, terdiri daripada Zain dan juga terdiri daripada Abidin. Maka i'rab dia macam telah kita terangkanlah. Tapi kalau dua-dua mufrad, fayajibu idafatul ismi lil laqabi. Wajib kita sandarkan isim kepada laqab. Wajib kita sandarkan isim kepada laqab. Nahwu Sa'id Kurzin. Sa'id ialah isim. Kurzin ialah laqab. Gelaran. Boleh? Sa'id ialah isim nama, Kurzin ialah gelaran. Disebabkan dua-dua tu mufrad, maka kita buat mudhaf ilaih. Isim mudhaf, laqab mudhaf ilaih. Jadi ra'aitu Sa'ida Kurzin. Maratu bi Sa'idi Kurzin. Ja'a Sa'idu Kurzin. Mudhaf ilaih. Kalau tengok kat bawah tu dia sebut apa? Sepatutnya kalau ikut qiyas, tak boleh buat mudhaf ilaih ni. Sebab apa? Sebab benda sama. Sa'id tu saya, Kurzin tu saya juga. Dia nak mudhaf ilaih ni dua perkara yang berlainan. Baitul Muslim. Bait ni rumah, Muslim ni orang Muslim. Kita sandarkan salah satu kepada yang lain, maka jadilah rumah orang Muslim. Jadilah satu benda. Quratul qadam. Qurah ni bola, qadam ni kaki. Gabung jadi satu benda, iaitu bola tu sendiri, bola sepak tu sendiri. Nah, jadi disebabkan dua-dua tu untuk orang yang sama, makna yang sama. Sa'id itu saya, Kurzin juga saya, maka sepatutnya tak boleh kita mudhaf kita idhafahkan dia. Tak boleh. Yang pertama jadi mudhaf, yang kedua jadi mudhaf ilaih. Tapi disebut kat sini illa annahum idza adhafu yu'awwiluna al-awwal bil musamma was-tsani bil ism. Tapi mereka nak lari daripada muskilah yang kita sebut tu, mereka takwilkan selepas mereka
sandarkan, mereka takwilkan, mereka sebut Sa'id itu musamma, mana pemilik nama. Pemilik nama musamma, ianya musamma. Tapi Kurzin itu isim. Itu isim. Jadi sekarang ni musamma dah disandarkan kepada isim. Apa musamma ni? Musamma apa musamma dengan isim? Qalamun tu isim, musamma ni. Wajhun tu isim, musamma ni. Anfun tu isim, musamma ni. Jadi beza tak? Anfun isim. Boleh jadi orang tu tak ada telinga, tak ada hidung pun. Dia sebut anfun, boleh sebut anfun. Tak, walaupun dia tak ada hidung. Sebab apa? Beza antara isim dan juga benda tu sendiri. Okey. Jadi dikatakan Sa'id sebagai musamma, Kurzin sebagai isim. Jadi disandarkan musamma kepada isim, benda yang berlainan. Maka tidak ada masalah lah untuk disandarkan isim tu kepada apa nama tadi? Laqab tersebut. Okey, selesai kat situ. Kalau baca kat bawah tu, gagah lah. Nahwu ni gagah sangat lah. Alasan macam-macam. Alasan dia kukuh. Nahwu ni alasan kukuh kenapa begini, kenapa begitu. Yang kita belajar ni hukum. Terus kepada hukum tanpa kita belajar dalil. Ataupun asrar. Kenapa satu-satu tu terjadi begitu. Wala tartiba bainal kunyah wal ismi wala bainal al-kunyah wal laqabi. Okey, tadi saya sebut mula-mula tadi alam terbahagi kepada ismun, kunyah, laqab. Okey, bila bertembung antara isim dengan laqab, kita dahulukan apa? Isim, kemudian kita sebut laqab. Ja'a Zaidun, isim. Zaidul Abidin lah laqab. Betul tak? Itu pun fil as'ah. Okay, kalau terhimpun tu pula antara kunyah dan juga isim, ataupun antara kunyah dan juga lah laqab, yang mana yang patut kita dahulukan? Saya sebut wala tartiba, tidak ada tertib. Tidak ada tertib. Kalau tengok dalam syarah Fawaqih Al-Janiyah tu, saya sebut apa? Wala tartiba bainal kunyati wal ismi idza ijtama'a, nahu qala Abu Bakar Sa'idun. Jadi himpunan antara kunyah Abu Bakar, kunyah Sa'id, nama dia Sa'id, anak saya Muhammad Sa'id Ramadan. Jadi kita boleh sebut qala Abu Bakrin Sa'idun, ataupun kita sebut qala Sa'idun Abu Bakr. Ikut kita, tak ada masalah bila kunyah bergabung dengan isim. Kakak, mana kucing tu? Jangan bawa masuk, nanti dia kencing nanti. Boleh? Wala bainal kunyah wal laqab. Begitu juga tidak ada Allahumma salli Muhammad, tidak ada tertib antara kunyah dan juga laqab. Contohnya qala Abu Bakar Afifuddin. Qala Abu Bakar Afifuddin. Jadi Abu Bakar kunyah, Afifuddin laqab. Qala Abu Bakar Afifuddin, ataupun kita sebut qala Afifuddin Abu Bakar, tidak ada masalah lah. Fa anta bil khiyar fi taqdimi ahadihima ala sahibihi. Selesai. Cara i'rab macam tadilah. Yang pertama tu tabi', yang pertama matbu', yang kedua tabi'. Yang kedua tabi'. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Fal mufradu ka Zaidin. Pembahagian alam yang ketiga, alam terbahagi juga kepada mufrad, isim mufrad, wa murakkab, isim murakkab. Mufrad ni tunggal lah, murakkab ni tersusun daripada dua kalimah dan ke atas. Fal mufradu ka Zaidin, Zaid tunggal satu lafaz, Hindin satu lafaz. Wal murakkabu salasatu aqsam, murakkab pula ada tiga bahagian. Murakkabun idhafi, wa murakkabun mazji, wa murakkabun lagi isnadi. Okey. Murakkabun idhafi. Tengok kat bawah tu dalam syarah dekat dhabit Murakkabun idhafi wa huwa al-ghalib fil a'lam al-murakkabah. Saya sebut kebiasaannya murakkab idhafi ni, mudhaf ilaih ni berlaku pada a'lam al-murakkabah, nama-nama yang murakkabah. Murakkabah ni yang tersusun lah.
Macam siapa nama? Apa? Abdullah, Abdul Rahman. Tu A'lam tu nama orang. Tak, Abdullah, Abdul Rahman. Wa jami'ul kuna, dan semua kunyah. Mana Abu Bakrin, Ummu Aiman tadi, Abul Harthi, Ummu Iryad. Jadi murakkab idhafi ghalibnya berlaku pada a'lam, pada nama-nama orang yang murakkabah, yang tersusun daripada dua kalimah. Abdullah, Abdu Allah, Abdul Rahmani, Abdus Salami. Tak. Lepas tu wa jami'ul kuna, semua jenis kunyah. Ummu Aiman, Abi Bakrin, Abu Bakr, Abul Harth, Ummu Iryad dan sebagainya. Ala kulli hal, tengok dhabit kat bawah tu. Dhabituhu kullu ismaini nuzila sanihuma manzilata tanwin mimma qablah. Dhabit bagi murakkab idhafi ni ialah setiap dua isim yang diturunkan isim yang keduanya seperti tanwin. Itu bahasa mudah. Setiap dua isim yang diturunkan, yang dianggap isim keduanya sebagai tanwin. Tu. Pada sudut i'rab lah, pada sudut i'rab. Contoh Zaidun. Zaidun. Zaidun, Zai, Ya, Dal, Nun. Tak? Belakang tu. Nun tu tanwin. Bila kita i'rab pada apa? Kita tak i'rab pada tanwin tu. Kita i'rab pada Dal tu. I'rab. Betul tak? Ja'a Zaidu. Ra'aitu Zaida. Maratu bi Zaidi. Ada tanwin. Ra'aitu Zaidan. Maratu bi Zaidin. Ra'aitu Ja'a Zaidun. Jadi ketika mana dua kalimah, ketika mana ada kalimah dan belakang ada tanwin, kita i'rab pada akhir kalimah. Contoh Zaid, kita i'rab pada dal tu. Dal tu yang berubah du di da. Tak, kita tak i'rab pada tanwin. Okey. Begitu juga kat sini. Abdullah, kita i'rab pada abdun. Kita i'rab pada apa? Abdun. Ja'a Abdullah. Ra'aitu Abdallah. Maratu bi Abdillah. Allah tu kekal mudhaf ilaih. Abdul Rahman. Ja'a Abdul Rahman. Maratu bi Abdul Rahman. Ra'aitu Abdul Rahman. Boleh? Tu. Boleh tak? Boleh faham tak? Sebab tu dikatakan salah satu daripada sebab tu dikatakan kullu ismaini nuzila saniyatuhuma manzilata tanwin mimma qablah. Dua isim yang kedua, isim yang kedua tu seperti tanwin. Maksud isim yang kedua seperti tanwin tu maknanya i'rab bukan berlaku kat situ, malah i'rab berlaku pada yang pertama. Boleh tak? Tu maksud dia. Yang pertama. Yang kedua, wa murakkabun masji. Wa murakkabun masji. Murakkab yang kedua, murakkab masji. Tengok dhabit kat bawah tu. Dhabituhu kullu ismaini nuzila sanihuma manzilata ta'it ta'is mimma qablah. Setiap dua isim yang dijadikan isim yang kedua tu sebagai ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Tu. Boleh? Contoh dia bagi contoh apa? Ba'la bakka. Sebelum tu kita terang dulu tentang dhabit tu. Kullu ismaini, setiap dua isim yang diturunkan. Isim yang kedua tu seolah-olah sebagai ta'ut ta'nis. Contoh saya sebut madrasatun. Ta belakang tu ta'ut ta'nis. Menunjukkan isim tu mu'annas. Madrasa. Okey, sebelum ta tu bagi apa? Bagi atas tak? Madrasa, tun. Contoh Fatimatun. Sebelum tun belakang tu. Sebelum ta'ut ta'nis. Fatimah, ma. Bagi atas. Kat sini pun sama. Kalimah pertama, kalimah kedua. Kalimah kedua tu seperti apa? Seperti ta'ut ta'nis. Dengan makna apa? Yang pertama tu baris akhirnya ialah baris atas. Baris akhirnya ialah baris atas. Contoh ba'lun bakun. Ba'lun tambah bakun.
Bila digabungkan jadi tarkib masjid, kita sebut ba'la bakka. Jadi ba'la akhirnya ialah baris atas, kemudian barulah bakka. Hadra maut. Jadi hadra maut, dua kalimah digabungkan jadi hadra maut. Jadi hadra tu bagi atas, maut tu bagi apa? Bagi atas juga lah. Ala kulli hal, maknanya yang pertama tu bagi atas. Sebab apa? Sebab yang kedua, perkataan kedua seperti maut, seperti bakun tu, bakar tu, dia tu seolah-olah ta'ut ta'nis. Dia seolah-olah ta'ut ta'nis. Jadi kita tengok pada madrasatun, ta'ut ta'nis kat belakang. Tun tu sebelum tu bagi atas. Jadi kat sini pun samalah. Ba'la bagi atas bakar. Hadra bagi atas mauta. Gitu. Hukum dia apa? Hukum dia di-i'rab dengan i'rab ma la yansarif. Ba'la bakar mamnu' min as-sarf. Sebab nama dan juga tarkib masjid. Alam bergabung dengan tarkib masjid. Hadramaut pun samalah. Alam bergabung dengan tarkib masjid. Ini yang telah lalu. Tak. Melainkan kalau belakang tu ada perkataan waih. Kalau belakang tu ada perkataan waih, maka ianya akan jadi mabni alal kasri. Dalam contoh pun disebut wa murakkabu masjidun ka ba'la bakka wa hadramaut wa sibawaihi. Jadi ketika itu sibawaihi kita i'rab sebagai mabni. Jaa sibawaihi apa tu? Nak i'rab ke mana? Ismun mabniyun gitu ya. Ismun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Boleh? Jadi itu tarkib masjid. Jadi bezalah antara tarkib masjid dengan tarkib idhafi. Tarkib idhafi kita i'rab yang pertama, tarkib masjid ni kita i'rab sebagai mamnu' minas sarf, mamnu' minas sarf. Selesai wa murakkabun isnadi, kemudian yang terakhir lambat. 18 dah. Tak perasan. Saya 8.45 dia ni. Ada di pelaporan. Tak apa, kita baca lagi. Wa murakkabun isnadi, dan juga murakkab isnadi ka baraka nahrahu. Baca dia baraka nahrahu. Wa syaba qarnaha. Murakkab isnadi ni kalau tengok dalam bawah tu dhabit disebut kullu kalimatin usnidat ihdahuma ila al-ukhra. Setiap dua kalimah yang disandarkan salah satu kepada yang lain. Mudah aja. Nama anak saya nanti saya namakan dia sebagai nama Zaidun. Anak ketiga saya nanti saya namakan sebagai nama Zaidun. Jadi nama fa'il madhi, Zaidun fa'il. Jadi saya sandarkan apa? Saya sandarkan fa'il kepada isim, kepada Zaidun. Kemudian saya letak nama anak saya, nama Zaidun. Kalau nak bagi panjang sikit, nama Zaidun fil baiti. Jadi nama anak saya yang ketiga ialah nama Zaidun fil baiti. Maknanya ja'a nama Zaidun fil baiti. Ra'aitu nama Zaidun fil baiti. Maratu binama Zaidun fil baiti. Jadi bila kita baca tu, kita baca sebagaimana yang telah tersebut pada kalimah. Nama Zaidun fil baiti. Tak ubahlah baris tu. Fa'il ke maf'ul ke tak ubah. Tak. Cuma dia fi mahalli lah. Kalau nak i'rab pun fi mahalli. Raf'in fa'il fi mahalli kadza maf'ul dan sebagainya. Boleh? Okey. Jadi baraka naharahu. Baraka fa'il. Fa'il dia ada dalam tu. Naharahu maf'ul. Tak syaba qarnaha samalah tu. Tak. Syaba fa'il. Qarnaha tu boleh jadi fa'il tu. Qarnani asalnya. Dua tanduk. Cuma disandarkan kepada ha, kita buang nun tu. Nun tu tanwin tak? Tanwin dengan idhafah mana boleh duduk sekali. Jadi disebut syaba qarnaha. Tu. Syaba makna muda, qarnaha tanduk. Itu. Tu kalau nak cari makna susah juga tu. Kena tengoklah makna dia apa. Kalau nak mudah, kita bagi contoh yang mudah je lah. Nama Zaidun ke nama Muhammadun qatala Amrun. Zaidan, lepas tu kita letak nama pada seseorang. Selesai, baca lagi. Faslun, fasal yang baru bincang tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Okay, ismul isyarah ini dinamakan juga sebagai al-mubhamat. Isim yang mubham. Sebab dia tu umum,
dan juga dia sesuai untuk diisyaratkan kepada semua jenis dan semua ashkhas. Contoh hadza. Hadza Zaidun, hadza kitabun, hadza Muhammadun, hadza Asadun, hadza qittun, hadza jidarun, hadza misbahun. Jadi dia sesuai untuk semua, mubham. Dia sesuai untuk dia sesuai untuk semualah. Hadza tu. Dinamakan mubham juga atas alasan hadza mubham. Tak diketahui selagi mana kita tak tunjuk. Hadza, benda apa hadza? Buah cempedak, buah nangka. Hadza qalamun, hadza tunjuk baru tahu qalam. Hadza kitabun, baru tahu kitab. Tapi kalau hadza tiba-tiba sambil-sambil pejam mata hadza, orang tak faham dia. Jadi sebab tu mubham. Nak difahami mesti isyarah, tunjuk. Hadza, zalika. Barulah kita faham benda apa hadza tu, kitab ke, buku ke, orang ke. Tak. Faslun ismul isyarati, isim isyarat. Ma tu ismu lah. Ismun wudi'a li musyarin ilaih. Satu isim yang diletakkan untuk benda yang ditunjukkan. Untuk perkara yang ditunjukkan. Contoh saya sebut hadza Zaidun. Hadza Zaidun. Hadza Zaidun. Jadi perkataan za tu, lafaz za tu menunjukkan ke atas zat Zaid dan juga menunjukkan ke atas isyarat kepada zat Zaid. Dua perkara. Saya ulang balik. Hadza Muhammadun. Za tu, ha tu ha tambih. Za tu menunjukkan ke atas dua perkara. Pertama ke atas zat Zaid, ke atas zat Muhammad. Yang kedua menunjukkan ke atas apa? Isyarat kepada zat Muhammad. Mana orang faham bila kita sebut hadza Muhammadun, orang faham kita sedang tunjuk kepada seseorang dan yang kita tunjuk itu nama dia Muhammad. Itulah mudah-mudahnya. Kat bawah tu disebut fatadullu lafzatu za ala zati Zaidin wa ala al-isyarati li tilka zat. Okey. Mudah. Ini kita baca laju-laju je. Wa huwa za lil mudzakkar lil mufrad muadzakkar. Lepas tu isim isyarat ni dia ada banyaklah. Kalau kita nak tunjuk kepada seorang yang lelaki, kita sebut za. Za Zaidun. Kalau untuk perempuan, nak tunjuk kepada anak saya Fatimah, nak kita guna zi ataupun zih. Wati, watih, wata lil mufradah al muannasah. Ta Fatimah, ti Fatimah, tih Fatimah, zih Fatimah, zi Fatimah. Boleh berlaku. Wa dhani lil musanna al mudzakkar fi halati ar-raf'i. Dhani Muhammadani untuk dua orang lelaki. Dhani Muhammadani. Ketika marfu' lah. Mubtada' dhani mubtada'. Tak. Wa dhaini fi halatin nasbi wal jar. Tapi kalau ketika nasab dan juga jar, mansub dengan ya. Ra'aitu dhaini at-talibaini. Ra'aitu dhaini ar-rajulaini. Tak. Maratu bi dhaini ar-rajulaini. Bila mana berada pada hal nasab dan juga jar. Itu mudah je. Watani lil musanna al muannas. Ini untuk musanna muannas, dua orang perempuan. Tani Fatimatani fi halati rafa. Wataini fi halati nasbi wal jar. Ra'aitu taini at-talibataini. Maratu bi taini at-talibataini. Boleh? Okey, soalan saya, taini tu dan juga zaini, mu'rab ke mabni? Mu'rab ustaz, sebab apa tak di tani lepas tu jadi taini, tak di zani lepas tu jadi zaini? Jawapan tu salah. Lepas tu yang betulnya apa? Ianya mabni. Tapi memang rupanya begitu. Lahir-lahir daripada perut mak rupa begitu. Dia mabni, bukan dia mu'rab. Jadi
Kalau macam talibani, talibaini, ya tu berubah daripada alif. Tak? Tu mu'rab. Kalau kat sini dha ni jadi dhaini. Ya tu bukan berubah daripada alif. Tani, taini. Ya tu bukan berubah daripada alif. Maka tidak ada perubahan lah. Maknanya memang mabni. Hak ni lahir daripada perut mak lain, keluarlah tani. Hak ni daripada perut mak lain, keluar taini. Dua-dua tu mabni. Bukan mu'rab. Bukan asalnya keluar taini, keluar asal daripada perut mak tani. Lepas tu sakit lagu mana juga mak, tak jadilah taini tak. Jadi dia tu mabni bukan mu'rab. Tu. Boleh? Walil jam'i mudhakkaran kana aw muannatsan. Untuk jamak pula, muzakkar ataupun muannas, muzakkar ataupun muannas, berakal ataupun tidak berakal. Kita guna apa? Ulai. Ulai. Baca pendeklah. Bukan ulai tak, ulai. Ni kalau Quran ni tak kena gaya baca ulai. Ada budak saya baca gitu. Dia tak cek dulu baca tasmid baru tahu salah. Jadi ulai. Quran ni kena talaki tak boleh sendiri. Tidak ada part-part yang kita salah lah. Ingatkan panjang Ulai. Bil maddi. Maddi tu makna ada hamzah kat belakang. Indal hajaziyin, di sisi hajaziyin. Wa bil qasri indat tamimiyin. Dan juga qasar di sisi tamimiyin. Maknanya ula, baca ula. Tapi belakang tu bukan ula lam alif tak. Ula belakang tu ya. Hamzah waw lam ya. Lam alif tapi alif tu ditulis dalam bentuk ya. Ditulis dalam bentuk ya. Ditulis dalam bentuk apa? Ya. Sebab tu dalam kitab sebut wa idza kana maqsura yuktabu bil ya. Ditulis dengan ya. Tapi huruf tu huruf alif. Tulisan tu ditulis dalam bentuk ya. Boleh? Okey, jadi ula ataupun ulai. Selesai situ. Contoh kita sebut ulai Fatimat untuk perempuan, ulai tullabun juga boleh untuk lelaki. Baca lagi wa yajuzu dukhuluha at-tanbih ala asma'il isyarah. Harus untuk kita masukkan ha'ut tanbih. Hak yang datang dengan makna tanbih. Apa tanbih? Tanbihil mukhatab ala ma yulqa ilaihi wa izalatin li ghaflatihi. Bahasa kita woi lah, woi. Orang tu duduk pandang tempat lain, kita nak bagi dia fokus kat kita, panggil woi. Dia pun pandang kat kita, barulah kita bercakap. Kunci kat mana? Faham tak? Jadi hak utama tu woi tu bahasa kita. Bagi dia pandang dulu kita, barulah kita kecek dengan dia, cakap dengan dia. Boleh? Mudah je tulis itu. Hak utama woi maksud dia. Kita nak bagi dia pandang kita dulu, fokus kat kita, barulah kita cakap. Boleh? Jadi harus untuk dimasukkan ha'ut tanbih pada isim isyarat. Nahu hadza. Asalnya dha. Ditambahkan hadza. Mana ha? Pandang sini dulu. Lepas tu dha Zaidun. Baru kita tunjuk kepada dia dha Zaidun. Ini Zaid. Oi, ini Zaid. Gitu. Wa hadhihi. Wa hadzani wa hadzaini. Itu kalau dalam keadaan nasab ataupun jar. Wa hatani wa hataini wa haula'i. Di masing-masing itu ditambah ha padanya. Dha, hadha. Dhihi, hadhihi. Dhani, hadhani. Dhaini, hadhaini. Hatani, hatani. Tani jadi hatani. Taini jadi hataini. Ulai jadi haulai. Boleh? Haruslah, harus. Tidak ada masalah untuk tambah ha'ut tanbih. Baca lagi mudah senang ini. Wa idza kana musyaru ilaihi ba'idan lahiqat ismal isyarah. Kalau al-musyaru ilaihi, benda yang kita nak tunjuk tu jauh, tak, maka wajib kita masukkan pada isim isyarah itu kafun harfiyah. Kafun harfiyah tatasarrafu tasarruf al-kaf al-ismiyah. Kita masuk kaf, yang mana kaf itu kaf harf, bukan isim. Harf. Cuma kaf harfiyah tu juga dia bertasarruf mengikut kaf isim. Kaf isim ni kita buki itulah. Kaf tu isim belakang tu dhamir kan. Kita buka, kita buki, kita buku makan, berubah-ubah tu kan. Kat sini pun kita ubah juga kaf yang kita panggil harf tu. Yang dianggap sebagai harf, bukan isim. Ubah ikut apa? Bihasabil mukhatab. Ikut mukhatab.
ikut orang yang kita tuju kalam kepadanya. Litadulla ala hali man tukhatibuhu min ifradin. Sebab apa kita tukar? Sebab kita nak bagi tahu ataupun kita nak menunjukkan orang yang kita tuju perkataan tu kepada dia, kalam tu kepada dia, dia tu dua orang lelaki, dia tu dua orang perempuan, dia tu seorang lelaki, dia tu seorang perempuan, dia tu ramai lelaki, dia tu ramai perempuan. Contohnya apa? Nahwu zaka. Asalnya za qalamun. Tapi qalam tu jauh. Sebut zaka qalamun. Itu. Bahasa kita itulah. Kalau za ini. Kalau zaka itu. Zaka. Ka tu makna satu. Yang tak bukan qalam. Bukan zaka tu bukan ka tu kan tunjuk pada qalam, tunjuk pada orang yang kita bercakap dengan dia. Faham elok. Saya bercakap dengan Ustaz Amirul Akmal. Saya beritahu dia zaka qalamun. Za patutnya za qalamun. Patutnya za qalamun. Patutnya za qalamun. Tapi disebabkan qalam tu jauh, pen tu jauh, kita tambah kaf. Jadi kaf tu datang untuk menunjukkan qalam tu jauh daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua nak beritahu orang yang saya sedang bercakap dengan dia itu lelaki seorang. Iaitu Ustaz Amirul seorang. Zaka qalamun. Zaki. Kalau saya cakap dengan contoh Ustazah Alia. Mulia ke Alia. Dua orang. Saya cakap nak beritahu ni jauh. Pen ni jauh. Zaki qalamun. Bukan ni yang ki tu. Yang ni muzakkar tak jadi ki. Tapi orang yang saya tuju tu Ustazah Alia jadi ki. Zaki qalamun. Kalau saya cakap dengan dua orang lelaki. Zakuma qalamun. Ataupun dua orang perempuan. Zakuma qalamun. Kalau saya cakap dengan pelajar. Zakum. Saya tunjuk atas tu contoh. Zakum qamarun. Contoh. Itu apa? Itu qamar, bintang. Tapi kum tu nak menunjukkan saya bercakap dengan ramai lelaki. Yang kedua ada kaf tu kan menunjukkan benda tu jauh. Boleh? Sikit lagi nak start kan ni. Baca lagi. Zakunna tu kias yang lain tu boleh kias. Zakunna habis dah. Zakunna. Wa yajuzu an tazida qablaha laman. Nak berhenti dah ni. Wa yajuzu an tazida qablaha laman nahwu zalika wa zalika wa zalikuma wa zalikum wa zalikunna. Dan harus juga kita tambah sebelumnya. Qablaha tu qabla al-kaf al-harfiyah. Sebelum kaf al-harfiyah tu kita tambah lam. Ini nak menunjukkan benda tu memang betul-betul jauh. Jadi kalau benda tu dekat, kita tak payah tambah apa-apalah. Za. Kalau jauh sikit, kita tambah zalika. Kita tambah ka, zaka. Kalau jauh bersangatan, kita sebut zalika. Zalika, tambah lam. Sebelum kaf tu, kita tambah lam. Zalika. Zalika. Boleh? Nahwu zalika wa zaliki. Tu ingatlah tu, kika tu. Tunjuk kepada orang yang sedang kita bercakap. Saya bercakap dengan Amirul, zalika qalamun. Saya bercakap dengan Ustazah Alia, zaliki qalamun. Saya bercakap dengan dua orang lelaki, zalikuma qalamun, zalikuma qamarun dan sebagainya. Zalikuma zalikunna. Wala tadkhulul lam. Baca dulu, tak ada masalah. Sekejap. Okey. Wala tadkhulul lamu fil musanna wala fil jam'i fi lughati man maddah. Saya sebut lam dan tidak masuk lam pada musanna. Musanna tak boleh masuk lam tu kaedah lah. Jadi tak boleh kita sebut apa? Zani lakuma, tak boleh. Kita sebut za nikuma. Kita sebut gitu je tak? Za nikuma. Za nikuma. Tak boleh sebut zani lakuma. Sebelum kuma tu kita tambah, sebelum kaf tu kita tambah lam, tak boleh. Tani. Kita sebut tani kuma. Tak boleh sebut tani lakuma, tak boleh. Wala tadkhulul lam fil musanna wala fil jama', juga tidak masuk pada jamak. Jamak yang bila tu fi lughati man maddah, bagi lughah yang mendatangkan hamzah, ulaika. Tak. Jadi yang datangkan hamzah yang matkan ulaika tu, ula tu,
maka tak boleh datangkan lam. Tak boleh sebut ulai laka. Ulai laka. Tak boleh. Kalau nak sebut jauh, sebut ulaika je. Ulaika. Tambah kaf sahaja, tak boleh tambah lam. Ulai laka tak boleh. Okey. Wa innama tadkhulu fihima. Okey. Wa innama tadkhulu fihima halatul bu'di al-kaf. Okey, bila al-musanna dan juga jamak tu yang fi lughati mamaddah iaitu ulaika tak boleh masuk lam. Lepas tu kalau dia terjauh, maknanya kalau ramai pemuda tu jauh, ramai perempuan tu jauh, musanna tu jauh, sama ada lelaki ataupun perempuan, nak buat lagu mana kalau tak boleh tambah lam, tambah kaf je lah. Sebab tu Syekh sebut wa innama tadkhulu fihi ma halatal bu'di al-kafu, masuk kaf sahaja. Nahu dhanikuma, ku tu nak menunjukkan ia jauh. Dhanikuma, tanikuma wa ulaika, ka tambah ka belakang. Boleh? Wa kadzalika alal mufrad idza taqaddamahu ha at-tanbih nahu hadza. Fa yuqal fihi halatal bu'di hadzaka. Begitu juga mufrad. Begitu juga mufrad yang ada hak tambih kat depan, tak boleh juga kita apa? Tambah lam, tak boleh. Yang tadi kita bagi contoh mufrad yang tak ada hak tambih. Za, tak. Za. Asalnya za, jauh sikit. Za, ka, jauh lagi. Zalika. Jadi kita tambah lam. Tapi kalau ada hak tambih pada dia, tak boleh masuk lam. Hadza. Kita masukkan hadza. Ada hak tambih kat depan. Boleh tak kita masukkan lam? Tak boleh. Lepas tu nak buat apa? Kita tambah kaf sahaja. Hadzaka. Hadzaka. Tak boleh sebut hadza lika. Tak boleh. Hadza lika tak boleh. Okay, terus wa yusharu ila al-makanil qarib bihuna au ha huna. Kalau dan diisyaratkan kepada makan yang dekat, tempat yang dekat. Contoh orang tanya, kat mana kedai? Huna. Kedai tu sebelah kita, huna, dekat. Ataupun ha huna, ha tu hak tambih lah. Oi, sini. Tak. Contoh lawan tu cari kedai tak jumpa-jumpa, pada duduk sebelah ni je. Kita pun, oi, ni. Tu ha huna. Nahu inna ha huna qa'idun. Wa ilal makanil ba'id, untuk tempat yang jauh kita tunjuk dengan hunaka. Hunaka. Boleh? Hunaka maknanya di sana. Au ha hunaka tambah hak tambih. Au hunalika au hanna au hinna au samma nahwa idza ra'aita thamma. Itu apa tu zaraf-zaraf ataupun isim-isim yang bermakna di sanalah. Kita boleh gunakan hunaka, huna, ha hunaka tambah hak tambih ataupun hunalika tambah li tu sebelum kaf, lepas tu hanna, hinna, samma ya belaka tu. Nahwa idza ra'aita thamma. Boleh? Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Mudah je perbahasan dia. Cuma kena faham yang saya terang tadi tu, yang kadang orang tersilap. Orang tersilap. Belakang tu berubah tu, zalika, apa tadi? Zalika, contoh kita ambil zalika. Zalika, ka tu menunjukkan ke atas apa? Bukan ke atas barang. Kaf tu menunjukkan ke atas dua benda. Pertama, jauh. Benda tu jauh. Tak. Yang kedua, menunjukkan ke atas orang yang saya sedang bercakap dengan dia ialah Ustaz Amirul. Ya Ustaz Amirul contoh. Zalika Zaidun. Jadi saya bercakap dengan Ustaz Amirul. Ustaz Amirul seorang lelaki. Gunakah? Kalau saya cakap dengan contoh dengan Ustazah Puteri Nurul Aini, Zaliki. Tak. Kalau saya bercakap dengan dua orang, Ustazah Nurul Alia dengan Ustazah Puteri Nurul Aini, Zalikuma. Ataupun dua orang lelaki, Ustaz Amirul, Ustaz Syahmi. Zalikuma. Zalikum, saya bercakap dengan ramai lelaki. Nak tunjuk satu je benda. Qalamun tu lah, qamarun tu lah. Bukan kalau zalikum mesti benda yang ditunjuk tu jamak juga, tak. Benda yang ditunjuk tu ikutlah, kalau jamak, jamak. Kalau benda tu dua, dua. Kalau satu, satu. Lepas tu yang belakang tu berubah. Orang yang kita tuju kalam tu kepada dia. Zalikunna. Zalikunna qamarun. Maknanya, di sana, kalau kita nak terjemah bahasa yang mudah faham, di sana, wahai perempuan-perempuan yang aku sedang bercakap dengan kamu,
Di sana ada apa? Qamarun, ada bintang. Jadi kunna kat depan tu, zalikunna, kunna kat belakang tu nak menunjukkan al-mukhatab. Orang yang kita tuju kalam kepadanya tu ialah perempuan yang ramai. Cukup sekadar tu insya-Allah. Saya pun dah lambat ni. Tinggal 5 minit lagi kan kena tu pula. Okey, insya-Allah minggu depan kita sambung faslun al-ismul mausul maftaqara ila silatin wa'id. Yang ini menariklah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.